أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 117, baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 17, baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jenis yang ketiganya, mereka itu manusia. Dan jenis yang ketiganya, jenis yang ketiga daripada tiga jenis. Mana mereka itu, yakni manusia yang tercampur. Mereka itu manusia yang tercampur. Maka yang tercampur tu, maka tu tak ada. Maka tu buat bulat. Rumi ada maka. Rumi ada tak maka? Bukan maka peng tu. Tu maka juga tu. Tu maka tulis buat ibu. Dan bukan panggil maka tu. Rumi ada maka. Buat bulat maka tu. Dan maka buat tulis buat ibu tu kan maka tu kan. Hak maka tu buat bulat gitu. Mereka itu tu mubtada, yang tercampur tu khabar. Wasalisu adalah Arab. Wasalisu, dan yang ketiga, jenis yang ketiga daripada tiga jenis. Humul mukhallituna. Mereka itu manusia. Al-mukhallituna, yang ialah yang tercampur, diterjemah dah. Yang bercampur lah, yang tercampur, yang bercampur. Yang mana amalnya bercampur. Bercampur antara zikrul minnah dengan ujuk. Bercampur antara ikhlas dengan riak. Ni. Tapi di sini bicara hak berkaitan dengan zikrul minnah, lawan kepada sifat ujuk lah di sini ni. Tapi kalau kita pergi kepada aqabah sekarang ni, aqabatul qawadih, bicara bak riya, ujub, ikhlas, zikrul minnah, bercampur empat sifat tu lah kalau yang bercampur. Tapi sini bercampur antara zikrul minnah dengan ujub. Tambah lagi ni bercampur antara ikhlas dengan riya. Ini jenis yang ketiga. Dan iaitu yang bercampur tu, yang bercampur itulah mukhallitun tu. Itu yang tercampur. Rumi pun tulis gitu lah, yang tercampur. Tak apalah, yang tercampur. Tapi kalau kita sekarang sebut kok yang bercampur. Satu ketika zikrul minnah, satu ketika ujub, satu ketika ikhlas comel, satu ketika jadi campur dengan riak. Ini hak mukhallitun, yang tercampur.
Dan iaitu yang tercampur tu. Siapa yang tercampur ni? Satu ketika zikrul minnah, satu ketika ujuk ni. Ahlul awam daripada ahli sunnah. Ni ahlul awam ni orang yang kebanyakan. Awam, orang kebanyakan, bukan orang khawas. Orang khawas ni orang yang tertentu, yang ditaksiskan oleh Allah dengan nur. Ni orang khawas. Maqam aulia. Khawasul khawas, itu lagi tinggi. Ini dikatakan orang awam, orang kebanyakan. Orang dia panggil ammah, dia panggil orang kebanyakan. Orang kebanyakan ni walaupun di kalangan orang yang alim sekalipun, walaupun melaut ilmunya sekalipun. Ini bicara sebut orang awam. Dia awam ni kadang-kadang makna tu tengok pada bicara lah. Tengok pada bicara. Ni dalam bab fiqh ni dimaafkan atas orang awam. Orang awam sini orang hak biasa-biasalah, ngaji tak banyak. Tu awam situ maksud dia. Ni batal ni. Kalau buat seumpama ni tak sah semayang, tapi dimaafkan atas orang awam. Orang awam ni orang-orang yang belajar tak berapa banyak. Mana banyak yang tak tahu ataupun dalam belajar, tak awam masuk di situ. Orang awam dengan makna bukan orang alim. Di sini orang awam di sini bukan orang khawas, bukan orang yang naik maqam aulia. Hak jenis yang kedua orang arif tu. Orang awam ni termasuk orang alim sekalipun, melaut ilmu sekalipun. Dipanggil orang kebanyakan. Orang kebanyakan. Mana kena tengoklah awam ni pada bicara apa. Ni kita bicara hak berkaitan dengan hak bak hati ni. Sebab hak jenis yang kedua bicara melepasnya, ini orang arif billah atau orang khawas. Di sini hak bercampur ni orang awam, orang tak sampai maqam arif billah. Walaupun dia alim melaut ilmu sekalipun, dipanggil orang awam. Ini berkaitan dengan bicara bak hati. Ini bicara berkaitan berhati. Kalau kita bicara bab fiqh tu bicara lain. Tu bicara lain lah. Dimaafkan atas orang awam. Orang awam ni mana orang hak tak ngaji mana, orang tak belajar mana. Orang kebanyakan bukan belajar mana. Mana pun belajar pun kadang-kadang ingat, kadang-kadang dok, atau orang awam. Bukan orang alim lah. Sini orang awam ni bukan orang khawas, daripada ahli sunnah. Ni. Maka yang tercampur ni macam mana? Maka terkadang jaga mereka itu sedar. Ingat, mereka itu orang awam tu. Teringat mereka itu. Ingat mereka itu. Dia letak situ maka tau. Dia kalau dalam hak Arab ni dia gini, dia tak ada maka tu sebelum terkadang tu. Terkadang jaga mereka itu. Terkadang jaga mereka itu, maka ingat mereka itu akan minnah Allah Ta'ala. Kalau dalam hak Arab. Dan iaitu yang tercampur tu ahlul awam daripada ahli sunnah. Betul, titik situ. Terkadang, taratan dalam Arab, yantabihuna, taratan yantabihuna, terkadang jaga mereka itu, mana sedar mereka itu. Fayazkuruna minnatallah, maka ingat mereka itu akan minnah, akan nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak comel itu maka duduk di maka teringat di situ. Dan terkadang
Ni dia buat ni buat kurungan tu. Dia biasa dalam kitab ni kalau kurungan tu macam ayat baru, perenggan baru. Hak Rumi buat perenggan juga. Tak. Rumi tak ada perenggan. Dan terkadang ada tak perenggan? Sambung je. Dia gini, kita Jawi ni kalau ada perenggan, jadi kita kata kok ayat barulah perenggan ni. Perenggan pula ada kurungan tu. Ada kurungan. Sini hak Jawi ni dan terkadang tu ada kurungan. Biasa kalau kurungan dia ayat baru biasanya. Ni sambung tadi ni. Terkadang sambung tadi, terkadang jaga mereka itu, maka teringat mereka itu akan minat Allah Ta'ala, dan terkadang lupa. Maka tak ada maka situ tu kan. Terkadang jaga mereka itu, maka teringat, dan terkadang lupa, maka ada maka situ. Jadi dan terkadang tu tak ada kurungan lah. Dan terkadang lupa. Terkadang lupa. Dalam Arab ni terkadang lupa mereka itu, maka mengerjakan amal. Dia lupa maka dia mengerjakan amal. Dia mengerjakan amal, maka ta'ajub mereka itu awam akan amalnya. Terkadang jaga sedar mereka itu, maka teringat mereka itu akan minah daripada Allah Ta'ala, kurniaan nikmat daripada Allah. Dia sedar ni, gerak, diam, belajar, wa'amal ni datang daripada nikmat daripada Allah. Sebab hakikinya la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya kitanya, melainkan semua tu datang daripada Allah. Ni terkadang jaga, sedar, ingat ni, gerak, diam, wa'amal ni, ini minnah daripada Allah, nikmat kurniaan daripada Allah. Dan terkadang lupa, maka mengerjakan amal, maka ta'ajub mereka itu akan amal. Diujub dengan amal. Lupa bahawa amal, gerak, diam, dia belajar wa amal tu adalah minnah, nikmat, kurniaan daripada Allah. Ini orang yang tercampur. Dipanggil mukhallitun. Ini hak berkaitan dengan manusia ni. Manusia pada persoalan ujub ni. Manusia pada persoalan ujub ni, kata Imam Ghazali, ada 3 jenis. Ada 3 jenis manusia ni pada persoalan ujub. Satunya ujub sentiasa. Itu di kalangan ahlil mu'tazilati dan juga qadariyah. Sebab apa? Sebab gerak, diam mereka pada belajar wa amal mereka sendiri. Sebab di mereka, di manusia ni, Allah letak dah kekuatan akal, kekuatan di tubuh. Dengan kekuatan akal di tubuh itulah dia dapat belajar, dapat wa amal. Bukan daripada Allah dah. Tapi kekuatan di akal Allah yang letak, Allah yang jadikan. Sebab akal manusia ni kekuatan dia tak sama. Ada hak akal kekuatan dia rendah, IQ dia rendah, tak cerdik. Ada yang kekuatan akal dia kuat. Ni istimewa dia ni, memang geliga otak dia ni. Tuhan jadikan kekuatan tak sama. Sama juga dengan kekuatan di tubuh badan. Ada hak kekuatan tu ada sekadar je lah. Bolehlah kesek-kesek. Tahu? Kesek-kesek panggil tak? Hak jalan slow-slow tu, bukan kesek-kesek. Slow-slow tu lah. Slow-slow. Mana ada kekuatan, tak perlu orang buat. Tapi setakat bawa diri. Ada yang Allah beri kekuatan tu, cergah molek. Ada orang juga dia punya kekuatan luar biasa. Orang tak boleh nak angkat, dia boleh angkat seorang je. Mana apa tu? Tuhan letak kekuatan di akal,
kalau letak kekuatan pada badan, memang kita pun berpegang seumpama tu. Tapi sampai masa akal ni berperanan, sampai masa kekuatan di tubuh ni berperanan, bukan lagi daripada perbuatan Allah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Tapi bukan Allah yang melakukan. Sebab Allah letak dah. Letak dah. Wakil ke apa panggil? Wakil lah tau. Allah letak dah. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Jadi maknanya belajar wa amal, ni akal kita semata-mata. Tenaga kita semata-mata. Bukan hak Allah Ta'ala dah. Maka Qadariyah ni wujud sentiasa. Dia tidak akan ingat akan nikmat daripada Allah. Sebab apa? Bukan hak Allah Ta'ala. Bukan hak Allah Ta'ala. Ini hak jenis yang pertama dahulu. Kita bercakap gitu juga. Oh, dia ni akal dia memang luar biasa. Memang dia budak cerdik. Memang kita cakap gitu tak salah pun. Alah, budak ni dia pelahang sikit, dia apa? Lembab sedikit. Duduk kelas pun kelas hok belakang-belakang tu. Hok kelas belakang-belakang tu cikgu pun dah ajar mana dah ke merekanya. Cikgu suap kerja je. Kerja apa? Angkat meja, mereka dulunya. Angkat kursi, mereka dulunya. Tapi kalau cikgu mengajar, dia mana ni? Mata dia tengok keluar. Tak masuk cikgu mengajar. Bosan cikgu nak mengajar. Dah dia. Kalau dia tupu pun dia. Dah. Dia tak masuk. Kita kata dia lembab sedikit. Yang kadang-kadang bukan kata adik-beradik. Ada gitu. Ni memang cerdik. Ni kurang sedikit. Cerdik dia berjaya. Memang kita sandar kepada kekuatan akal. Mana cakap sama juga. Sekarang ni Alhamdulillah. Bertenaga dah, boleh dah urus diri sendiri, bertenaga dah, balik asal, boleh kerja semula. Memang sandar kepada tenaga. Itu cakap asbab, tak ada salah tu. Tapi kalau Qadariyah ni memang semata-mata kekuatan akal yang berperanan, bukan lagi perbuatan Allah. Semata-mata tenaga yang berperanan, bukan lagi perbuatan Allah. Hak kita tadi cakap asbab. Akal dia cerdik, maka dia cepat memahami. Dia bertenaga, maka dia boleh buat kerja. Tu kita cakap asbab. Hak Qadariyah ni, itu pegangan mereka. Semata-mata kekuatan akal, semata-mata kekuatan tubuh yang memilih dan melakukan apa-apa kebaikan yang dilakukan. Tak ada dah perbuatan Allah. Maka mereka tak ada lah nak ingat akan nikmat daripada Allah. Jadi mereka ujub sentiasa. Semata-mata diri yang memilih dan melakukan kebaikan. Lupa akan nikmat daripada Allah. Sebab bukan hak Allah Ta'ala. Hak hamba semata-mata. Jadi jenis yang pertama tu, salah pegangan, satu dah. Ujub, dosa yang lain pula. Itu golongan yang pertama. Golongan jenis yang kedua, hak manusia ni. Yang kedua, baca minggu lepasnya, di kalangan orang yang ingat akan minnah daripada Allah setiap kelakuan. Napah demi napah, sa'ah demi sa'ah, hati mereka hanya sentiasa ingat kesemua tu datang daripada Allah sampai maqam la haula wala quwata illa billah. Kita hanya baca la haula wala quwata illa billah. Kita hanya memperingatkan diri kita akan la haula wala quwata illa billah. Hak jenis kedua ni, mereka duduk pada maqam la haula wala quwata illa billah. Kita baca dan disunatkan perbanyak la haula wala quwata illa billah, yang akan jadi kenderaan ketika meniti titian sirat. Dan kita baca dan kita ingatkan makna dia. Dan kita selalu memperingatkan diri kita. Gerak diam kita ni adalah datang daripada minnah, nikmat kurnia Allah Ta'ala. Apabila kita hanya memperingatkan, terkadang ingat, jaga, terkadang lupa. Ni orang awam. Jenis yang kedua ni, mereka duduk pada maqam la haula wala quwata illa billah. Maqam mereka, basirah mereka, mata hati mereka.
Ni maqam syuhud dipanggil. Ni tak buat-buat dah. Kita ni kena mujahadah, memperingatkan diri kita nikmat Allah Ta'ala ni. Boleh belajar, boleh buat amal ni, memperingatkan dia. Apa dia memperingat ni gok, jenis benda buat. Ada ketika ingat, ada ketika lalai. Ada gitu lah, sebab kita yang memperingatkan. Jenis yang kedua tu, mereka setiap kelakuan napah menapah, mereka sentiasa ingat, bukan mereka buat dah. Berarti mereka sudah suci daripada aghyar dan akdar, suci daripada selain dari Allah, suci daripada kekuatan lalai. Ini maqam arifin, maqam awliya, maqam la haula wala quwata illa billah. Kita maqam syariat, maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita maqam tu, maqam kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah, kami yang menyembah, akan dikaya Allah, kami yang minta pertolongan. Itu kita maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik maqam la haula wala quwata illa billah. Tak ada dah. Di bahasa mereka tidak ada, melainkan semuanya adalah minnah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ni adalah orang yang mustaqim kelakuannya, betul tetap kelakuannya, kelakuan pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka langsung tidak ada ujub. Ini golongan jenis yang kedua. Ini orang arif billah, awliya. Itu bukan buat-buat tu. Bukan buat-buat. Tapi kalau kita orang awam ni, memang sentiasa lalai. Kita ni bukan lalai daripada minnah Allah, bukan lalai daripada af'alullah, lalai dalam bab hukum hakam. Hukum hakam pun lalainya. Di sini lalai, lupa, itu minnah daripada Allah. Semua tu adalah af'alullah. Lupa hak tu, lupa hak tu tak salah. Hak lupa kitanya, lupa hukum hakam. Lupa nak jaga mata, tengok benda haram. Lupa nak jaga telinga, dengar benda haram umpatan. Lupa nak jaga lidah, akhirnya mengumpat. Tu lupa belakang tu. Hak tu hak kitanya. Bukan kata lupa nikmat, lupa af'alullah, lupa hukum hakam lupa nak jaga hati daripada riak, ujud, takabur. Lupa nak pastikan makanan hasil yang terdapat tu yang yakin halal. Lupa kita ketika menggunakan tangan dan kaki. Tangan kita macam mana kita nak buat perkara yang hak Tuhan tinggal, kita buat benda Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Hak tu bahagian kita nak jaga hak tu. Hak tu hak banyak kita orang awam ni. Ada pun jenis yang kedua ni, dia mustaqim dah, betul tetap dah jalan dianya. Sa'ah demi sa'ah, napah demi napah, hati mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu atas kurniaan. Itu bukan kewajipan kepada kita. Sampai duduk tangga tu, tak ada lah di hati mereka. Mereka buat asbab, tapi di hati mereka tidak ada asbab. Hati mereka semata-mata bergantung kepada Allah Ta'ala. Al-arifu la yazulu tiraruh wa la yakunu ma'a ghairihi qararuh. Orang arif billah ni, makrifah dengan nur ni, makrifah dengan nur, sentiasa hati mereka berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak adalah hati mereka bersama selain daripada Allah. Hati mereka semata-mata Allah Ta'ala. Gerak diam mereka Allah Ta'ala. Ni arif ni. La yazur tiraru, sentiasa hatinya berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tetap hatinya bagi serta selain Allah.